Tapi saya tak akan pergi lama sebab kita dah cover keseluruhannya, kecuali kalau tengok kalau kita ingat balik apa yang kita dah cover dalam topik model kaunseling personal di tempat kerja ni, terdapat 3 klasifikasi model. Kalau you all ingat balik kalau kita recall balik, kita dah pergi kepada model perkhidmatan kaunseling yang berdasarkan kedudukan dan peranan. Okey, cuma ada 2 lagi, iaitu model yang berdasarkan pendekatan teori dan juga model berdasarkan isu dan permasalahan ataupun keperluan dalam organisasi. Maksudnya dekat sini ni secara umum lah secara umum, sebab yang kalau berdasarkan kedudukan dan peranan, dia akan ada 4 lagi kategori yang kita dah cover sebelum ni. Tetapi kalau katalah berdasarkan teori, pendekatan teori yang you guna ni, dia lebih kurang samalah seperti mana yang you belajar dalam kaunseling individu dan juga kaunseling kelompok. Maka teori-teori itulah yang mana mengikut kesesuaian yang diperlukan oleh staf di tempat kerja. Okey, so itu juga antara model yang model kaunseling organisasi yang kita boleh gunakan. Satu berdasarkan peranan, yang keduanya berdasarkan apa sahaja teori yang you boleh gunakan, yang you akan gunakan as a counsellor nanti. Apa teori yang you gunakan mengikut kesesuaian cerita klien, mengikut juga siapa diri you maksudnya ada orang yang tak berapa suka menggunakan REBT, tetapi ada sesetengah orang bila katalah staff datang mari cerita masalah dan dia lebih gemar menggunakan pendekatan humanistik, so tidak ada masalah. Jadi di sini kita akan kategorikan model ini adalah berdasarkan teori, okey. Dan yang ketiga berdasarkan isu permasalahan dan juga keperluan dalam organisasi. Ini juga berdasarkan model ini kita kena tengok apa masalah yang dihadapi. Kadang-kadang masalah ataupun keperluan staf ni tidak semestinya boleh diselesaikan dengan sesi kaunseling sahaja. Okey, sebagai contoh, dia ada masalah dari segi kesihatan. So bila kata dia ada masalah kesihatan, keperluan staf ketika ini adalah perlu dirujuk kepada perubatan ataupun kepada klinik-klinik tertentu yang menawarkan perkhidmatan yang sesuai dengan penyakit yang sedang dihadapi oleh staf kita tu. So maksudnya dekat sini kita tak gunakan teori dekat sini. Kita menggunakan apa-apa sahaja sumber yang boleh kita berikan kepada staf di organisasi tersebut supaya dia dapat selesaikan isu yang sedang dihadapi, iaitu isu tentang kesihatan. Ini contoh je lah ini adalah satu lagi model yang berdasarkan masalah yang sedang dihadapi, sebab tak semua benda isu yang boleh di-cover dengan sesi counselling semata-mata Okay. So jelas saya akan tutup slide ni. Kita akan pergi pada hari ni slide yang baru. Okey, jelas ke tadi? Jelas, Doktor. Okey. Sekejap. Okey, jadi hari ni kita akan masuk kepada topik yang ketiga. Okey, kalau sebelum ni kita belajar tentang bagaimana seseorang bila dah jadi kaunselor di organisasi tu, bagaimana peranan yang dimainkan dan
model yang berdasarkan teori yang you pegang, dan juga berdasarkan juga isu dan permasalahan staff. So dekat sini dinamakan sebagai model integratif, model integratif. Okey, dalam maksud model integratif ni, dia sebenarnya merujuk kepada satu program yang mana dalam program tu merangkumi pelbagai intervensi. Maksud bila kata program membantu pekerja ni PMP, tapi dalam buku rujukan dia menggunakan EAP, Employee Assistance Program. Tetapi kalau kita translate dalam bahasa kita, dia menjadi kepada program yang dilaksanakan untuk membantu pekerja ataupun program bantuan pekerja. Dan program ni memang sekarang ni memang dilaksanakan di mana-mana sahaja organisasi organisasi kerajaan, dan kebanyakan swasta pun sekarang ni telah menggunakan program ini. Bila kata di organisasi tersebut ada setting yang menawar, tak kira lah di setting organisasi yang mana, walaupun kata dia ni tak ada kaunselor, tetapi satu lagi department yang menawarkan program ini dinamakan Department Human Resource. Okay, so maksudnya dekat sini tapi sebab kita belajar counselling dan you belajar teori, bukan teori, you belajar subjek ni sebab nanti bila kata you keluar memang akan jadi counselor di organisasi. Dan benda ni, ilmu ni bukan sahaja maksudnya sangat membantu you untuk menguruskan staff-staff di organisasi. Maknanya nanti kalau tak ada dekat organisasi tersebut, tidak ada satu department yang khas ataupun khusus untuk counselling. Tetapi kebiasaannya counselor ni dia akan duduk di bawah satu department human resource. Okay. So program ni memang sangat rapat dan sangat closely related dengan kaunselor di tempat kerja. Okay. Kena tahu bila, maksudnya kita sekarang ni bukan perlu tahu kemahiran ataupun kemampuan untuk menjalankan sesi kaunseling individu ataupun kaunseling kelompok sahaja, tetapi kita perlu juga ada satu kemahiran, satu pengetahuan, satu kecekapan bagaimana kita nanti sekarang ni kita latih you sekarang ni, bukan kita pensyarah-pensyarah sekarang ni latih you bukan sebagai seorang pelajar kaunseling sahaja. Kita latih you sekarang ni, ilmu yang kita beri ni kita nak memang dah lah train you, kita dah train untuk you keluar nanti memang you dah siap siaga untuk menjadi seorang kaunselor di organisasi. Okay. Tapi saya tak bercakap lah pula kepada mereka yang nak jadi cikgu-cikgu kaunselor di sekolah. Okay. Yang ini memang untuk kaunselor di organisasi, tak kira lah di Jabatan Kebajikan Masyarakat, di penjara, di AADK, di hospital, apa-apa sahaja organisasi yang ada pekerja, so akan ada perlu ada program membantu pekerja ni. Okey. Okey, kita akan tengok apa yang dimaksudkan secara spesifik program membantu pekerja ni ataupun EAP. Okey. Tujuan dia adalah untuk menolong pekerja meningkatkan kemampuan melalui program-program kaunseling. Bila sebut program-program kaunseling ni, tak kiralah pelbagai program yang kita boleh tawarkan, yang boleh kita berikan kepada staff, as long as untuk membantu meningkatkan produktiviti mereka nanti, untuk membantu mereka ke arah yang lebih baik. Sebab kita tahu bila kita masuk, contohlah you jadi kaunselor di
UMT, contoh bila katakanlah salah seorang staff di UMT dah pencen, lepas tu bila you interview dapat jadi kaunselor di UMT. So uh, 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 dalam mindset kita bukan saja dia dengan student sebenarnya bila masuk UMT ni, tetapi salah satu komponen utama yang kita perlu beri perhatian juga adalah you kena deal dengan staff di UMT. Sebab kalau tengok UMT ni dia banyak pejabat pendaftar, fakulti. So semua mereka ini terdiri daripada staff UMT yang mana tanggungjawab kaunselor di sana untuk memastikan produktiviti setiap staff UMT ni sentiasa meningkat. Okay? So melalui program tak kiralah kerja sosial dan juga pembangunan organisasi dan juga perkhidmatan menolong. Bila kata perkhidmatan menolong ni biasanya refer kepada proses kaunseling lah, sesi kaunseling individu, sesi kaunseling kelompok. Okey. PMP ni merupakan satu perkhidmatan alternatif yang biasanya disediakan oleh pihak majikan bagi memperkembangkan kebajikan komuniti pekerja dan melindungi kepentingannya dalam organisasi serta meningkatkan produktiviti. Okey. PMP juga dia membantu dia spesifik kita nak bantu kepada individu ni. Kalau dalam sesi kaunseling individu ni merujuk kepada siapa-siapa saja, tetapi kalau PMP ni memang betul-betul kita sebagai kaunselor tapi kita nak bantu kepada pekerja, kepada staff. Okey, staff yang bermasalah tak kira lah sama ada berlaku ketidakpuasan hati terhadap kerjaya mereka sekarang ataupun isu-isu lain dari segi isu peribadi, isu perhubungan dan pelbagai isu lah yang mana yang menyumbang kepada penurunan prestasi mereka di tempat kerja. So kita tanggungjawab kita lah tu untuk bantu mereka, untuk bantu staff tarik balik mereka supaya mereka dapat perform dengan lebih cemerlang. Okay, so dekat sini jawatan kaunselor dalam program ni kita sebenarnya adalah sebagai seorang pengurus ataupun penyelia, supervisor sebab kalau kita tengok bila kita masuk dalam organisasi ni memang berorientasikan pengurusan, okay, management, okay. Walaupun kata you masuk dalam setting UMT ni merupakan satu setting pendidikan, tetapi pendidikan itu adalah hubungan di antara kaunselor dengan pelajar. Tetapi bila kata hubungan antara kaunselor dengan pekerja, dia merupakan satu sistem pengurusan, satu sistem management. Okay, so dekat situlah you kena mainkan peranan bukan sahaja sebagai kaunselor, tetapi you adalah seorang pengurus di organisasi. Kena faham benda tu. Okay. So PMP ni dia merupakan apa-apa saja program yang mempunyai intervensi. Dalam tu ada intervensi, tak kiralah program bimbingan. Contohlah program bimbingan ni bimbingan kerjaya contoh ada staff pensyarah. Contohlah pensyarah ataupun saya. Tiba-tiba lah saya dah berkhidmat selama 10 tahun. Lepas pada 10 tahun tu tiba-tiba tengok prestasi saya semakin lama semakin teruk. Okay? Jadi pihak atasan akan tengok kenapa saya prestasi saya lagi semakin, sepatutnya kalau semakin lama seseorang itu dah ada pengalaman, benda tu akan semakin lama graf prestasi akan meningkat. Tetapi berbeza dengan saya bila prestasi saya semakin menurun. Jadi orang atas pun TNCA pun panggil sebab apa. Jadi okey, jadi pada masa yang sama akhirnya saya dirujuk kepada kaunselor di UMT.
Dia akan tengoklah apa masalah yang sedang saya hadapi. Rupa-rupanya saya kemungkinan ketika itu saya berlaku saya tidak mencapai kepuasan dalam kerjaya saya. Okey, rupa-rupanya bila kaunselor tu check, saya rupanya lebih berminat dalam bidang perniagaan, contohlah perniagaan, sebab walaupun kata saya mengajar kaunseling tapi bila dicek saya punya keselarasan kerjaya, rupanya saya ni seorang yang enterprising. Enterprising ni orang yang suka pada benda-benda yang enterprise lah, benda-benda yang entrepreneur, benda-benda yang berorientasikan keuntungan ataupun perniagaan. Jadi tengoklah dekat situ bagaimana kaunselor dekat UMT tu boleh bagi saya intervensi, sama ada saya perlu terus dapat kekalkan jawatan sebagai kaunselor sebagai seorang pensyarah, ataupun kemungkinan ada jawatan lain yang lebih sesuai untuk ditawarkan kepada saya yang berorientasikan perniagaan. So benda ni tengoklah, bila kata melibatkan intervensi ni macam-macam lah. Kita bagi dia kalau katalah program tu program kerjaya, kemungkinan intervensi yang kita berikan adalah berkaitan dengan assessment, pentaksiran. Kita bagi dia jawab kuesioner, kemungkinan kita akan bagi dia kursus-kursus yang berkaitan dengan kerjaya untuk meningkatkan balik minat kerjaya dia. Okey, yang mana berfungsi untuk mengenal pasti dan membantu para pekerja menyelesaikan sebaik mungkin masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Okey, itu contoh yang saya beri itu satu contoh sahajalah masalah mungkin yang berlaku pada pertengahan kerjaya. Itu masalah kerjaya, tetapi bila kita kata staff ni seorang manusia yang mana bila kata manusia ni kita sendiri kalau kita tengok daripada diri kita sendiri akan ada pelbagai masalah masalah yang wujud yang kita tak tahu pun. Sebenarnya masalah tu akhirnya akan timbul satu hari nanti. Sekejap. Okey. Saya dah share slide ni, boleh nampak Boleh, Doktor. Okey. So bila kata itu contoh satu sahaja masalah Okey, lain-lain masalah ini termasuklah tak kiralah masalah peribadi. Bila peribadi ni masalah dengan ibu bapa, masalah dengan anak, masalah dengan suami, masalah dengan kawan-kawan Okey, begitu juga dengan masalah profesional profesional ni biasanya di tempat kerja lah Okey, melibatkan juga keuangan, emosi, perkahwinan, keluarga, ataupun berlakunya penyalahgunaan bahan. Okey, penyalahgunaan bahan ni macam-macam lah. Kadang-kala ada sesetengah individu yang nampak sangat rajin tapi bila kita check, rupa-rupanya dia terlibat dengan penggunaan ganja. Ada sesetengah yang kita nampak dia selalu kalau bercakap dengan, sebab you all dah ambil kan subjek penyalahgunaan bahan. Tengok kriteria cara dia bercakap pun non-stop boleh kita ada naik turun ada time kita senyap, ada time kita rasa tak nak bercakap, ada time yang kita nak bercakap. Tetapi kalau orang yang kemungkinan terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni, kemungkinan karakter dia lebih ekstrim Kalau kita tengok lekuk, kalau you belajar statistik, lekuk yang normal duduk di tengah, tetapi kemungkinan dia ni duduk di hujung. Maksudnya dia ni jarang-jarang orang yang berperangai ataupun berperwatakan macam tu. Maksudnya bila kata dia bercakap 2 jam dia boleh layan orang bercakap non-stop. So dekat situ kita boleh nampak lah kemungkinan masalah yang sedang dihadapinya berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Okey? Dan kesemua masalah-masalah ini sebenarnya dia boleh mengganggu kemampuan, kebolehan staff kita tu untuk dia perform dengan tugas-tugas dia dengan normal dalam organisasi. Dan dalam sesetengah kes sebenarnya
mungkin pada pandangan sesetengah pihak ataupun dalam kalangan rakan-rakan staff, dia rasa masalah yang dihadapi oleh staff A ni mungkin biasalah tu, aku pun ada masalah ni, tetapi kita tak boleh berpandangan macam tu sebab perbezaan ada perbezaan dalam kalangan individu. Kemungkinan yang kita belajar pun yang kita belajar dalam makmal, maksudnya ada individu A kalau katakanlah berlaku kematian, dia boleh adapt dengan mudah, dia boleh adapt, dia boleh terima, dia boleh berlaku keseimbangan dalam diri dia tu dengan lebih cepat. Tetapi ada kala sesetengah orang, setengah staff ni bila berlaku contohlah kehilangan, kematian ataupun sebarang masalah, proses perubahan yang dia perlu adapt tu sangat mengambil masa. Tetapi kemungkinan benda tu boleh diminimaliskan sekiranya ada bantuan, ada sokongan daripada kaunselor di tempat kerja. Siapa orang tu? You lah as a kaunselor. Maksudnya kalau ada sokongan daripada kita cuba fahami dia, apa keperluan dia, apa yang dia nak, apa masalah yang sedang dihadapi, kemungkinan dekat situ kita boleh minimaliskan proses untuk dia adapt dengan perubahan yang sedang berlaku dalam hidup dia tu. Okay? Okay, sebab yelah bila kata sesetengah kes tu masalah itu cukup serius, kita kena tengok jangan kita pukul rata masalah yang dihadapi oleh orang ni semua sama. Kita mungkin dapat handle dengan mudah, tetapi tak semestinya setengah staff ni berlaku benda yang sama sebab kita tak tahu apa yang sedang dihadapi oleh mereka, macam mana background keluarga mereka, apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh mereka so kita tak boleh nak take for granted Okay, itu tugas kita lah Okay, sebagai contoh seorang pekerja ni, staff mungkin bukan berurusan, mungkin mengalami keganasan rumah tangga di rumah dan berpunca daripada pasangan yang mengalami depression mengalami sakit mental. Kalau pernah dengar ada seorang staff, saya tak ingat staff dia seorang cikgu, tak silap saya, dia seorang cikgu, suami dia itu adalah seorang engineering. Okay, tetapi isu ini berlaku tak silap saya sebelum pandemik, yang mana isteri dia tu syarat mengandung tetapi suami dia tu tak menunjukkan sebarang simptom, cumanya nampaklah makin lama jadi pendiam dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku sangat dahsyat bila dia dah tak dapat nak kawal emosi dia, pasangan dia ni, kita tak bercakap pasal cikgu tu, tapi kita bercakap pasal suami dia ni yang tak dapat nak kawal emosi dia. Apa yang berlaku, dia pergi tikam perut isteri dia tu yang sedang mengandung. Saya tak sure berapa tikaman, tetapi mujurnya sebab isteri tu dia sempat pergi ke hospital, drive sendiri ke Putrajaya, pergi ke hospital Putrajaya dan dapat diselamatkan dua-dua, bos mak dengan anak dapat diselamatkan. Dan isteri tu memang tak naklah mendakwa suami dia tu menyebabkan kecederaan membunuh. Sebab apa yang berlaku bila tanya isteri dia, rupanya suami dia tu mengalami tekanan di tempat kerja. Cuba tengok betapa seriusnya benda ni. Nampak macam biasa bagi sesetengah orang, tetapi pada sesetengah yang lain kemungkinan benda ni betul-betul besar sangat masalah yang sedang dihadapi. Okey, itu contoh je lah, contoh yang realistik, yang betul-betul berlaku dalam negara kita. Okay, so jadi sepanjang tempoh masa pekerja, mula di tempat kerja, tiba di tempat kerja, kemudian kemudian
si suami, si pasangan tu tinggal berjam-jam dan apa dia yang dia nak kata kat sini? Okey. Dan menjadi kurang produktif dan berada dalam keadaan terganggu. Okey, bukan maksudnya dekat sini bila kata dia dah ada masalah dengan pasangan dia tu yang ada masalah mental, maksudnya benda tu efek juga kepada dia. Maksudnya bila dia datang ke tempat kerja pun walaupun duduk dalam keadaan yang berjam-jam di tempat kerja tetapi dia tak boleh nak perform. Sebab apa? Sebab dia dah terganggu dengan mental disebabkan suaminya itu yang ada masalah ataupun disebabkan isterinya yang ada masalah. Okey. So dekat sini seorang pengurus. Pengurus ni tak kiralah sama ada dalam konteks pengurus ni kemungkinan di tempat kerja yang tak ada kaunselor, pengurus ni mungkin dikatakan sebagai pengurus HR. Tetapi katakan kalau pengurus ni yang ada setting tersebut ada setting yang menawarkan perkhidmatan kaunseling, so pengurus ni adalah merujuk kepada kaunselor kaunselor organisasi okey. So kita dekat sini kita akan rujuk dan kita akan cubalah semak balik latar belakang pekerja tersebut macam mana kita supaya kita boleh berikan mereka dengan perkhidmatan kaunseling dan juga sokongan. Dan kebanyakan benda yang berlaku macam ni, sesi yang kita buat ini adalah secara kita kendalikan secara rahsia. Maksudnya tak akan ada siapa-siapa pun yang tahu. Benda ni terikat dengan etika kerahsiaan sebab kita nak melindungi juga pekerja kita tu daripada serangan selanjutnya daripada pasangan. Katakan maksudnya contohlah kita nak buat sesi tu tiba-tiba suami dia pun telefon dan kita akan minta pasangan yang sedang buat sesi kaunseling ni supaya dia pun tak dedahkan bahawa dia sedang menjalani sesi bantuan kaunseling supaya tak membahayakan, tak merisikokan klien itulah staff kita tu, okey. Dan pekerja ni boleh memilih bantuan untuk melepaskan diri daripada gangguan tersebut dan menghalang pasangan daripada muncul di tempat kerja tanpa disedari untuk menyakiti mereka. Maksudnya dekat sini juga bila kata dia dah sampai tahap memang kritikal sampai duduk dalam ketakutan di tempat kerja, dia boleh pilih kita akan bagi beberapa pilihan yang ada, sama ada kemungkinan kita dah boleh dengan persetujuan staf kita boleh kata boleh buat laporan polis supaya benda ini memberi pengajaran kepada pasangan bahawa di negara kita ada undang-undang yang melindungi hak-hak manusia melindungi hak-hak pasangan, okey, daripada berterusan disakiti oleh pasangan. Okey, tu contoh je lah, okey. Doktor, ya. Nak minta doktor besarkan slide, boleh tak nampak sangat? Oh, okey. Terima kasih. Sama. Okey, saya dah cuba besarkan. Okey sikit ke? Okey, baru nampak. Terima kasih doktor. Ya. Saya nak tanya kenapa slide dekat e-learning tak sama dekat sini. Okey. Sebab yang ini saya baru je top up tadi, okey. Jadi nanti saya akan yang duduk dalam tu belum dikemas kini. So saya akan berikan yang ni lah. Boleh ke? Okey, boleh doktor. Alright. So yang ni yang tu nota lama lah. Okey. Tapi tak banyak pun saya top up. Saya ada top up sikit-sikit je supaya benda tu sebab bila kita belajar benda ni theoretically benda ni bukan teori tetapi secara theoretically, maksudnya benda ni kita akan belajar je konsep-konsep tetapi saya nak awak faham bagaimana pengaplikasian, maksudnya secara practically macam mana you nak praktiskan benda tu bila kata you dah keluar dan nak jadi kaunselor di organisasi nanti, apa yang you perlu tahu. So benda-benda macam ni lah. Okay. So PMP ni memang 100% memang dibiayai. Memang katalah memang majikan tu memang akan bila kata dibuka satu department yang khas untuk bahagian HR, bahagian counselling, memang 100% pun memang benda tu ditanggung oleh majikan. Majikan akan ada kos-kos tersendiri. Biasanya kalau dalam jabatan apa nama
kerajaan tak ada masalah sebab memang akan ada satu peruntukan memang kena ada sebab sekarang ni bila tengok statistik peningkatan kesihatan mental dalam kalangan staf-staf di jabatan sangat tinggi, jadi memang kebanyakan jabatan jabatan kerajaan dah mula sediakan perkhidmatan kaunseling okey. Dan perkhidmatan ini seringkali dikendalikan melalui perjanjian dengan pentadbir pihak ketiga. Bila dia kata pihak ketiga ni, maksud dekat sini kalau ada sesetengah yang HR dia tidak ada kemahiran yang berkaitan dengan kaunseling, so dekat sinilah dia akan cuba dapatkan perkhidmatan bantuan pekerja ni dari kaunselor-kaunselor terlatih yang buka klinik dekat luar, yang buka ataupun pihak-pihak konsultan lah biasanya konsultan, yang mana dalam konsultan ni dia besar, dia banyak konsultan ni dia banyak beri program, beri bantuan dari segi perkhidmatan perkhidmatan tak kira lah, tapi dalam consultation itu pula akan ada di bawahnya kaunselor, okey, psikologi, ahli psikologi tengoklah macam mana. So dekat sini majikan boleh dapatkan perkhidmatan daripada consultation tersebutlah, tetapi kepada majikan yang dah ada sediakan perkhidmatan tu, jadi dia hanya deal direct je lah dengan staff mereka. Maksudnya kaunselor tu sebahagian daripada staff organisasi. Okay? Tapi bila kata pihak ketiga maksudnya memang orang luar lah. Memang dia pergi dapatkan perkhidmatan tu dari orang luar. Okay, ini penting penting untuk EAP ni sangat penting sebab yang menjana keuntungan kepada organisasi, tak kira lah UMT pun, keuntungan ni dijana oleh para pekerja, oleh kerani-kerani, oleh pensyarah-pensyarah. Sekiranya mereka ni tak dijaga kebajikan, kesihatan mental mereka terganggu, mereka pun ada masalah, UMT tak nak ambil tahu apa masalah yang berlaku lama-lama, apa yang berlaku even dalam kalangan pensyarah, kemungkinan mutu pengajaran mereka semakin merudum, semakin teruk, dan apa yang berlaku implikasinya kepada you all lah. You all, maksudnya nanti bila keluar graduan daripada UMT tak dapat nak bersaing pun dengan universiti-universiti luar. Bila kata interview, kita panggil interview untuk jadi kaunselor sebagai contoh, disebabkan masalah pensyarah, dia ada masalah, dia tak boleh nak handle, UMT tak ambil tahu, jadi kesan kepada pengajaran dia. Jadi student ni bila keluar nak interview, sama-sama interview, UPSI pun ada keluarkan kaunselor pelatih, UM pun ada keluarkan kaunselor pelatih, UPM pun ada keluarkan kaunselor pelatih, dan UMT pun memang ada keluarkan kaunselor pelatih. Bila pergi di temu duga, kita akan boleh nampak perbezaan kualiti kaunselor pelatih di UPSI macam mana, di UM macam mana, di UPM macam mana, di UMT macam mana. So kalau dibandingkan, UMT paling teruk performance kaunselor pelatih. Sebab apa? Sebab inilah hasil daripada ajaran pensyarah yang tidak berkualiti. Dan benda tu kenapa berlaku perkara sedemikian? Kerana segala masalah yang sedang dihadapi oleh pensyarah itu tidak diberi tumpuan oleh majikan. Siapa majikan? UMT lah. So sebab itu nak kata penting sangat program-program ini supaya setiap pekerja, setiap staff yang duduk dalam organisasi itu rasa sentiasa dicakna, rasa diambil berat. Okey. Jadi pada masa yang sama kalau katalah
kita nak share dengan pihak atasan. Contohnya kalau dekat UMT, kalau pensyarah, dia takkan directly share masalah dia dengan orang atasan macam tu. Mesti kita akan rasa kemungkinan orang atas ni faham ke tak boleh tahu tak apa masalah sebenar aku. Tetapi bila kata dia dirujuk kepada satu orang iaitu kaunselor yang memang ada, kita kata kita dah pandang tinggi profession kaunselor di negara kita sekarang ni, maksudnya bila kita sebut nak jumpa kaunselor, memang terlintas, maksudnya kaunselor ni memang orang yang profesional dan kita memang sentiasa tekankan tentang etika kerahsiaan. So dekat situ mereka tak akan ragu-ragu untuk berkongsi apa yang sedang dihadapi oleh mereka. Okey? Jadi boleh dikatakan tujuan keseluruhan apa-apa daripada apa sahaja program PMP ni adalah semata-mata kita nak pastikan pekerja kita dapat uruskan kehidupan seharian mereka. Sebab bila kata mereka bekerja dalam organisasi, diri mereka itu adalah cerminan daripada kehidupan yang mereka lalui sebelum ni. Okey, jika baiklah kehidupan yang mereka lalui sebelum ni, maka baiklah prestasi di tempat kerja. Tetapi kalau bermasalah, memang akan nampak, akan bawa benda tu di tempat kerja sebab benda tu interrelated, saling berkait di antara satu sama lain. Kehidupan kita tak boleh nak pisahkan kerja dengan kehidupan peribadi, memang tak boleh. Begitu juga you as a student, you tak boleh nak pisahkan kehidupan you sebagai student dengan keluarga. Tak boleh. Benda tu kata kalau ada masalah keluarga, contohlah kata ayah sakit, memang efek kepada kita. Kita akan rasa susah hati, kita rasa tak boleh nak fokus apa yang pensyarah duduk ajar sebab kita duduk fikir macam mana dah status ayahku sekarang ni dah kena masuk ICU. Lepas tu pula dengar oksigen dia drop pula. Apa yang kita rasa? So benda tu akan efek sebenarnya kepada kehidupan kita sebagai pelajar. Okay, begitu juga dengan staff sebab benda tu yang saya kata benda tu saling berkait rapat. Okay, so maksudnya dekat sini bila dah you masuk sebagai seorang kaunselor dekat sana, dekat mana-mana organisasi, menjadi kewajipan kepada you untuk hebahkan bahawa setiap pekerja ni harus didedahkan dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan program EAP. Sebelum nak hebahkan tentang program ini, you kena tahu dululah program apa yang nak diberikan, peruntukan apa yang ada yang boleh kita laksanakan sebab setiap program ni dia sangat memerlukan sejumlah peruntukan daripada majikan. Okey, tetapi sebagai contoh kalau nak buat sesi kaunseling, sesi kelompok, kemungkinan itu tak memerlukan peruntukan lah. Tetapi kalau katalah nak buat program-program bimbingan, program-program kesedaran, program-program yang memerlukan tempat tertentu ataupun nak buat bengkel-bengkel dan kesemua itu melibatkan sejumlah peruntukan dan benda tu kena ambil kira jugalah. Okey. So kita perlu dedahkan kepada mereka bagaimana apa itu EAP, bagaimana nak akses manfaat ni dan supaya bila mereka sedar, mereka tahu di mana tempat mereka boleh dapatkan sokongan sekiranya mereka ada masalah. Okey, ni secara sejarah bagaimana bermulanya PMP ni. Dia diperkenalkan oleh National Institute of Abuse and Alcoholism di Amerika ketika Perang Dunia yang Kedua. Sebab masa ni pekerja-pekerja di kilang ketika itu mereka bila kata perang dunia, banyak benda yang berlaku, mereka akan kehilangan keluarga dan sebagainya, ada masalah dari segi psikologi. Maksudnya bila daripada masa yang sama ketika itu juga bila ada perindustrian, mereka bekerja dalam tempoh yang sangat-sangat lama
bila kata sangat-sangat lama dekat situ, mereka mula untuk menghilangkan tekanan, keletihan, tekanan dari segi masalah keluarga. Jadi mereka mengambil arak, dan bila mengambil arak kadang pada peringkat awal mereka tak ketagih, tetapi bila dah mereka seronok menggunakan arak, mereka dapat lupakan masalah tersebut. Jadi lama-lama berlaku kebergantungan mereka terhadap arak tersebut. Bila berlakulah kebergantungan, maksudnya dekat situ akhirnya menyumbang kepada masalah dari segi prestasi mereka lah. Mereka tak dapat nak perform. Kebanyakan pekerja-pekerja bila dah mabuk akan berlaku pula masalah pergaduhan dan sebagainya, dan dekat situ mendatangkan kerugian kepada industri-industri ketika itu. So dekat situlah para majikan bermesyuarat dan melihat bahawa perlu ada satu unit yang diperlukan untuk membantu para pekerja ni, sebab mereka inilah yang menjana keuntungan syarikat sebenarnya. Mereka inilah yang menjana keuntungan kilang. Okey. So EAP ni akhirnya telah dibangunkan dan memang dirancang sepanjang tahun. Tak ada berkala, tak ada. Maksudnya sesiapa sahaja yang ada masalah boleh menerima perkhidmatan PMP ni, tak kiralah bila-bila masa sahaja untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Tak kiralah sama ada penyalahgunaan peralatan ataupun mereka ni mengalami tekanan tanpa kawalan, konflik keluarga, perkahwinan dan kerjaya. Ni lebih kurang sama je lah dengan yang kita belajar tadi, konsep asas. Yang kita nak bantu tu sebab mereka ada masalah. Kalau mereka tak ada masalah, tak perlulah untuk dibantu kan. Okey, PMP juga dapat membantu pihak pengurusan meminimumkan kos. Kita dapat minimizekan kos kita akibat peningkatan masalah datang lambat. Nampak macam biasa datang lambat, tetapi sebenarnya kalau operasi kilang yang besar, contoh kita pernah berlaku bergelap saya tak ingat tahun bila di Malaysia. Kalau you all pernah ingat, kita pernah bergelap dalam tempoh berapa jam saya tak ingat. Dan kita kilang-kilang mengalami kerugian berjuta kita mengalami kerugian. Bila kata stop satu operation dekat kilang tu, sebenarnya kerugian tu sangatlah besar. Okey, maksudnya tak padan dengan keuntungan yang kita perolehi selama ni. So dekat situlah kita PMP ni dilaksanakan bagi minimizekan kos-kos yang berlaku akibat masalah datang lambat, masalah ponting kerja dan juga kecemasan seperti kemungkinan tiba-tiba sakit, demam dan sebagainya lah. Okey. Kemudian sesetengah program ni disediakan termasuklah juga bantuan bantuan guaman percuma dengan kos yang rendah dan rujukan kepada peguam yang bekerja dengan komuniti. Maksudnya dekat sini cuba tengok tadi yang saya kata. Kalau tengok dari segi slide yang sebelum ni, satu model yang berorientasikan peranan kaunselor. Satu lagi model yang berorientasikan teori. Tetapi satu lagi model yang berorientasikan isu dan masalah staff. Kemungkinan ada masalah staff yang memang sekarang ni bermasalah disebabkan berlaku perebutan hak anak. Katalah staff ni dah bercerai dan dia ada masalah dari segi tak tahu nak macam mana nak memperjuangkan hak anak yang ditinggalkan oleh pasangan yang sepatutnya dapat nafkah daripada suami, bekas suami, tetapi tak dapat, dan benda tu memang mendatangkan masalah kepada staff. So dekat sini model yang kita boleh gunakan adalah kita boleh juga refer staff ini kepada mana-mana badan guaman yang boleh memberikan kos yang rendah dan ataupun kemungkinan ada kos yang percuma pun yang kemungkinan guaman ini ditawarkan oleh mahkamah di bawah pihak kerajaan.
So kita kena tahulah benda-benda macam tu. Okey, EAP adalah perkhidmatan, okey ni sama je pihak ketiga, okey. Okey, EAP ataupun PMP ni dia bukan merupakan insurans kesihatan dan juga kita tak dia bukan merupakan bantuan keuangan, tetapi dia lebih kepada proses facilitating. Kita membantu mempermudahkan sekiranya dia ada masalah kesihatan. So kesihatan yang macam mana yang boleh kita bantu dia untuk dia tingkatkan kesihatan. Maksudnya kemungkinan kita boleh refer dia kepada talian untuk bercakap dengan nurse, sebab katalah nurse tu ada pengalaman berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu. So kita mungkin boleh aturkan pertemuan ataupun aturkan appointment. Begitu juga dengan bantuan kewangan. Kita tak berikan bantuan kewangan, tetapi kita membantu dia cara mana dia boleh mendapatkan sumber kewangan sekiranya katalah memang dia tak mampu dan dia layak untuk mendapat zakat contoh. Jadi katalah cleaner masalah tu datang daripada cleaner dan cleaner pun memang staff kita juga dan kita tahu maksudnya pendapatan dia tu tak mampu nak cover dia sedang menjaga seorang ayah yang terkena serangan stroke contoh. Jadi dekat situ kita boleh bantu dia apa badan yang boleh memberi bantuan sedikit sumber keuangan bagi menampung keperluan ayah dia itu. Tengoklah macam mana itu antara yang tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh kaunselor di organisasi. Okey, di sini program ini terbahagi kepada tiga bentuk. Yang pertama kita boleh berikan melalui telefon. Kita boleh berikan nombor telefon untuk dia hubungi. Dan sebenarnya bukan telefon saja. Sekarang ni pun dah banyak contoh email, WhatsApp, semua tu apa-apa sahaja medium yang boleh digunakan oleh para staf kita untuk hubungi kita lah. Kemudian yang keduanya in-house. Yang in-house ni di mana kita deal dengan organisasi, kemudian kita minta sedikit peruntukan untuk berikan apa-apa sahaja program sebagai contoh program bimbingan keibubapaan, program masalah pengurusan emosi dan sekiranya perlu peruntukan itu kita yang perlu deal dengan pihak organisasi. Contohnya kita nak adakan bengkel dan bengkel tu melibatkan dia kena datang untuk proses, contohlah proses yang kita nak lakukan ialah proses bengkel bengkel berkaitan dengan pengurusan pengurusan marah contoh ataupun pengurusan tingkah laku yang agresif. So bila kita nak lakukan bengkel tu melibatkan perlu ada cover makan minum, contoh makan minum staff. So dekat situlah yang kita boleh kena deal dengan organisasi. Okey, yang ketiganya perkhidmatan berbayar. Perkhidmatan berbayar ni maksudnya organisasi majikan memang akan buat perjanjian dengan pihak luar, pihak mana-mana konsultan, dia akan panggil konsultan sama ada untuk datang ke tempat kita untuk beri perkhidmatan ataupun memang kita akan support staff kita akan pergi ke tempat konsultan tersebut untuk terima latihan, terima program, terima kursus. Okay. So akan ada 3 melalui telefon, in-house dan juga perkhidmatan yang berbayar dengan pihak yang ketiga. Okey, keberkesanan PMP juga bergantung kepada penggunaan perkhidmatan itu oleh pekerja dan yang ni melibatkan komitmen jugalah. Walaupun kata kita ni sebagai staff kita bukan staff, katalah sebagai organisasi ataupun majikan ni dah sediakan macam-macam program, tetapi sekiranya benda tu tak diberi tumpuan, tak diberi komitmen oleh pekerja, so memang tak akan berjalan. Benda tu memang tak akan membawa apa-apa perubahan. Okay, so Murphy, okay, dia kata faktor
untuk memperkembangkan dan meningkatkan PMP adalah dengan meningkatkan keperluan pekerja. Sebab tu katalah kalau kita nak sediakan pilihan-pilihan yang ada yang kita nak tawarkan dalam program PMP ni, kita kena tahu dulu sebenarnya benda masalah yang sedang dihadapi oleh staff kita. Barulah kita boleh create program yang mungkin related, yang mungkin sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi ataupun dengan keperluan yang dia nak. Kadang-kadang staff ni dia masalah dengan bos dia sebab bos dia kata dia lambat buat kerja, tapi bila kita tengok rupanya keperluan dia adalah dia tak mahir dalam mengendalikan sistem sebab sekarang ni kalau key in data dah banyak sistem-sistem baru yang dibangunkan software. Jadi dekat situ maklumlah dah umur 40-an jadi lambat jadi kalau nak guna sistem yang baru. So dekat situ keperluan staff adalah dia perlukan satu perkhidmatan ataupun bengkel yang berkaitan untuk membimbing dia menggunakan software tersebut. So bila kata kita berikan perkhidmatan macam tu, memang dia nak lah. Dia nak, bila nak maksudnya keberkesanan ataupun keberkesanan program yang kita buat tu memang boleh dikatakan 90% akan tercapai matlamat. Sebab memang dah kata dia pun memang ada masalah dari segi lemah sistem software dan kita buat pula kursus software dan dia memang nak attend dan benda tu akhirnya dapat meningkatkan kecekapan dia. Okey. Okey, matlamat kita dah tahu dan program ni yang beroperasi dan dilengkapkan oleh majikan sama ada dalam maupun luar organisasi untuk atasi masalah ni memang sama je. Okey. Kemudian objektif dan matlamat program yang nak dilaksanakan itu kena selaras dengan keinginan dan objektif organisasi. Maksudnya tadi kita kena tengok, kalau kita nak buat tu kita kena tengok keperluan staff. Tetapi pada masa yang sama kita juga kena melihat kepada apa yang matlamat organisasi ataupun apa yang organisasi ini nak. Okey, katalah kita nak tingkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan staf. Tetapi ada beberapa unit yang sebenarnya tak memerlukan pun kepada kemahiran komunikasi. Apa yang diperlukan adalah kemahiran mengendalikan contohlah mengendalikan komputer. Jadi dekat situ kita kena tengok keperluan ataupun hasrat organisasi adalah data-data, contohlah organisasi itu dia organisasi yang membekalkan data-data kepada syarikat-syarikat tertentu dan of course staff yang diperlukan adalah staff yang mahir untuk key in data dengan cepat. Tetapi bila kita kata kita nak adakan satu kursus ataupun bengkel berkaitan meningkatkan komunikasi, benda tu tak tepat, tak relate pun dengan apa yang hasrat organisasi nak. So benda tu kena tengok jugalah. Okay? Okey, dan mendapat komitmen dan sokongan kewangan. Okey, yang saya kata tadi lah memang kebanyakan program-program ini perlu mendapat sejumlah peruntukan daripada pihak majikan. Kalau tak dapat memang payah jugalah kita nak, sebab bila kata program ni kadang-kadang kita perlukan tempat, kita perlu sediakan peralatan, kita kemungkinan perlu juga panggil penceramah, yang mana penceramah tu kemungkinan kita perlu bayarlah dengan sejumlah jumlah peruntukan. Okey, kemudian memberi latihan kepada pengurus, penyedia serta wakil kesatuan sekerja tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan apabila berdepan dengan situasi yang berkenaan sedemikian. Menyediakan peraturan dan prosedur dalam mengurus dan merujuk kepada sesuatu masalah. Maksudnya dekat sini kita juga perlu ada satu dokumentasi yang lengkap dan jelas yang mengandungi segala peraturan dan
peraturan apa yang kalau kata nak buat program itu, apa peraturan-peraturan sebelum kita nak laksanakan program. Dan kata kalau nak laksanakan program, bagaimana prosedur untuk kita laksanakan sebelum, semasa dan juga selepas. Dan semua itu perlu ada satu documentation yang lengkap. Okey. Kemudian perlu juga untuk sediakan program yang berbentuk penerangan mengenai perkhidmatan yang disediakan dan memastikan maklumat yang diterima adalah sulit dan dirahsiakan. Di sini juga peranan kita yang tadilah bila kata kita nak hebahkan bahawa kita satu unit yang boleh membantu menjaga kebajikan staf, dan pada masa yang sama bila kita nak hebahkan program-program tertentu, aktiviti-aktiviti tertentu yang boleh membantu kepada staf kita ni, kita kena highlight juga berkaitan dengan maklumat ini adalah sulit di antara saya dengan awak saja dan kemungkinan tidak akan sewenang-wenangnya diserahkan kepada pihak pengurusan. Bila kata yang tu kena jagalah, sebab tak semua staf akan willing untuk berjumpa kita kalau tahu kalau dia tidak diberi pendedahan ataupun penjelasan bahawa apa yang dia kongsikan ini adalah betul-betul hanya duduk dalam fail kita saja dan tidak akan dibawa keluar kepada pihak pengurusan. Okey. Dan bila kata nak buat PMP ni, satu benda yang penting, kita juga kena buat evaluation, kita kena nilai. Sebab bila kata buat program ni, memang kita nak tengok outcome dia macam mana. Maksudnya, katakan kalau staff ni ada masalah, bila dah masuk program ni, bila keluar daripada program ni, apa hasil dia? Adakah berlaku perubahan atau di peringkat yang sama ataupun mungkin jadi lebih teruk? So dekat situ kita kena tengoklah, sebab kita nak tahu, kita nak tackle masalah apa yang berada dalam program tersebut. Dan penilaian ni juga kita buat sebab kita nak kata kita tak nak bazirkan duit yang diperuntukkan kepada kita. Kita nak outcome-nya adalah positif. Kita tawarkan perkhidmatan, kita nak supaya staff akhirnya semakin produktif. Buat apa kita nak buat program, tetapi bila keluar daripada program yang kita buat, rupanya prestasi staff makin merosot. Itu memang akan membazir peruntukan organisasi, dan benda tu juga boleh mencalakan kredibiliti profession counselling jugalah. Staff-staff akan tengok, oh rupanya counselor ni teruk, tak dapat bantu pun sebenarnya masalah kita ni. Kena tengoklah yang tu. Okey, seterusnya benda ni saya lebih kurang sama je. Tujuan dia pun lebih kurang sama, untuk memotivasikan dan dia untuk tingkatkan prestasi, produktiviti dan selesaikan masalah mereka dengan lebih efektif. Okey, peranan program. Okey, ni salah satu contoh PACE, Professional Assistant for Corporation and Employees. Yang mana perkhidmatan ini dilaksanakan tanpa bayaran kepada pekerja atau organisasi yang bertujuan memberikan kesan jangka pendek kepada sebarang krisis yang berkaitan dengan organisasi. Ini antaranya lah, antara nama besar juga program dalam program PMP. Okey. Saya nak tunjuk sedikit sebagai contoh lain sekejap. Sebagai contoh lain. Cuba tengok Sekejap. Ni contoh je lah. Okey, ada boleh nampak tak apa yang saya sedang share ni sekarang? Ni contoh Wan Nur Ahmad Saifuddin ni, dia merupakan kaunselor UMT. Okey, boleh nampak tak? Boleh, Doktor. Okey, so cuba kita tengok. Biasa memang setiap bulan memang akan, saya rasa 2 atau 3 kali memang dia akan sentiasa adakan, dan dia program yang dia akan adakan program secara bersiri. Cuba tengok, dia sebagai seorang kaunselor yang bertugas dalam organisasi UMT,
salah satu cara program untuk membantu pekerja melalui inilah. Okey, dia buat program apa ni? Program Siri Minda Sihat yang ketiga tahun 2002. Dan antara mungkin Siri ni dia buat topik dia perlu ke bersangka baik. Okey, dan dia mungkin dia menjemput Encik Salihin. Okay, kita tengok dengan lebih besar. Okey, Encik Salihin ni kaunselor pelatih daripada USAS Okey, dan dia sendirilah yang akan turun padang untuk memberi taklim memberi ceramah lah Okey, cuba tengok Assalamualaikum yang berbahagia Datuk Prof Okey, program Siri Minda Sihat. So cuba tengok. Okey, dia pun kata dekat sini pendidikan adalah langkah yang penting, yang paling penting untuk memahami isu kesihatan mental. Jadi program ni cuba tengok sebenarnya cara dia sampaikan pun dia sebenarnya untuk memberi satu program bantuan kepada staf-staf di UMT supaya sekarang ni perlu kepada tahap kesihatan mental yang baik, dan bila nak capai tahap kesihatan mental yang baik, salah satunya melalui pendidikan. So, sebab itu dia adakan program ni. Ni merupakan salah satu contoh program yang dilaksanakan oleh kaunselor di organisasi. Boleh nampak tak contoh yang macam mana? Boleh tak? Ni sebagai contoh je lah ni yang saya share dengan you all. Banyak lagi Okay. Boleh ke? Boleh Doktor. Okey. So kita sambung sambung sikit lagi. Okey. Yang ni pun samalah lagi saya rasa. Saya tak perlu ulang lagi. Kaunselor PMP ni apa fungsi dia you all boleh baca dekat sini, dan apa dia matlamat pun sama Macam memang kita nak tolong bukan tolong staff saja, tetapi juga nak tolong bila produktiviti staff meningkat, of course dia akan meningkatkan keuntungan kepada organisasi. Okey, benda yang lebih kurang sama. Okey, kalau tengok dekat sini dia kata ada dua kategori masalah yang biasa wujud dalam staff diri staff. Yang pertama kita boleh tengok dari segi masalah peribadi. Kalau masalah peribadi ni dia mungkin boleh terdiri daripada masalah biasalah kewangan, keluarga, rumah tangga, kestabilan emosi dan mental, yang tu memang yang kebiasaannya masalah personal. Dan juga masalah yang kurang berkaitan dengan masalah peribadi, iaitu masalah penempatan penempatan tu kemungkinan tak kira lah penempatan ni dia banyak, dia luas. Satu kemungkinan penempatan kerja, bila dia masuk dia expect dia duduk di tempat sebagai seorang kerani, tetapi rupanya bila dia masuk dia kena handle dia kena duduk di tempat yang berkaitan dengan deal dengan kebanyakan orang. Maksudnya dia ni padahal dia ni ekspektasi dia akan deal dengan data sahaja, dia tak bercakap pun dengan orang, tapi tiba-tiba bila masuk dalam kerja dia kena banyak kontak orang ni, kontak sana, kontak sini, perlu maksudnya dekat situ kena tengok, dan dia kemungkinan ada masalah sebab dia tak suka, dia bukan orang personality sosial yang mana dia tak suka untuk sentiasa bercakap dengan orang dalam tak kira dalam tempoh jangka masa yang pendek atau panjang, tetapi dia lebih suka deal dengan data. So dekat situ kemungkinan ada masalah, akan menimbul masalah, dan yang dikatakan penempatan tu itulah sebab kemungkinan sebab tak ada orang, jadi organisasi akan tempatkan saja dia di tempat yang ada kekosongan, sedangkan karakter pekerjaan tersebut tak match pun dengan apa keinginan staff tu. Okey, begitu juga dengan kemajuan kerjaya, persaraan dan hubungan antara perseorangan. Okey. Kemudian dekat sini terdapat 3 bentuk pendekatan kaunseling PMP yang boleh dijalankan, iaitu 1 perkhidmatan, terapi dan kaunseling. Okey, seperti program-program pemulihan. Yang kedua, khidmat nasihat bantuan yang lebih berbentuk teknikal seperti kaunseling kerjaya. Yang dikatakan dia teknikal ni sebab
kalau katakan kita nak berikan kaunseling kerjaya, kita biasanya memang menggunakan bantuan psychometric properties. Maksudnya dekat sini kita gunakan inventory, tengok contohnya inventory Holland, kita juga guna instrumen-instrumen untuk kita tafsirkan personality dia macam mana, kita nak tengok minat kerjaya dia macam mana, kita nak tengok keselarasan dia macam mana. So itu antara yang pendekatan yang kita boleh sediakan. Dan yang ketiganya memberi maklumat tentang bagaimana menguruskan masalah peribadi. Yang ni maklumat asas maklumat asas. Kita boleh orang panggil transfer the knowledge lah. Dan benda ni kemungkinan kita boleh bagi ceramah dan sebagainya. Okey. Asas kepada kita nak kata supaya program yang kita laksanakan ini adalah berjaya dalam kalangan staf. Yang pertama, perkhidmatan ini perlulah kepada individu yang dirujuk oleh majikan ataupun kepada mereka yang secara sukarela. Tapi kebanyakannya mereka yang dirujukkan ni pun perlu berhati-hati juga, sebab ada yang dirujuk tetapi mereka tak willing untuk berubah ataupun menerima pandangan ataupun menerima proses kaunseling yang kita laksanakan. Okey, berbanding dengan mereka yang datang secara sukarela. Kemudian kita perlu tekankan bahawa semua maklumat perkhidmatan ini adalah sangat sulit dan dirahsiakan. Kita perlu keep on mentioning that supaya setiap staff ni yakin tentang diri yakin dengan diri kita terhadap rahsia mereka yang kita pegang. Okey, kemudian perkhidmatan kaunseling juga perlulah menyediakan perkhidmatan yang selesa. Tak kira lah, mungkin dari segi setting yang kondusif dan setting yang terapeutik. Dan juga kita perlu mewar-warkan ke dalam pelbagai medium supaya ianya mudah untuk diakses ataupun jika berlaku masalah, staff akan ingatkan kita perkhidmatan kaunseling. Okey. Perkhidmatan kaunseling hanya untuk satu tempoh jangka yang singkat. Kita tak ada sampai berbulan-bulan lamanya. Kita akan satu tempoh yang singkat supaya dalam tempoh yang singkat itu akan ada satu perubahan yang lebih positif dalam kalangan staf. Okey. Biasanya bentuk program yang boleh dilaksanakan berdasarkan PMP ini. Okey, yang pertama ceramah dan bengkel. Yang tadi tu antaranya adalah ceramah yang saya tunjuk tadi tu adalah ceramah. Dia memberikan pendidikan serta untuk menambahkan pengetahuan dari segi konsep dan kesedaran berkaitan kesihatan mental dan fizikal. Okey, program pencegahan melalui pemikiran. Bila kata program pencegahan ni melalui pemikiran, okey, mungkin kita boleh terapkan bila kita buat program-program ni, kita boleh terapkan tentang kemahiran bagaimana untuk berkomunikasi, kemahiran untuk menangani masalah tekanan. Kita boleh juga jalankan kemahiran keibubapaan dan juga interaksi di antara keluarga. Okey. Divine, dia kata ada 3 peringkat bengkel yang boleh dijalankan, iaitu yang pertama kita kena sediakan maklumat kepada yang praktikal kepada semua peringkat staff. Okey. Yang kedua, kita perlu berikan penekanan kepada usaha pencegahan yang khusus kepada sesuatu masalah yang wujud dalam organisasi. Sebagai contoh, masalah disiplin datang lambat. So dekat situ bagaimana usaha kita nak cegah, kita perlulah lebih khusus dan spesifik untuk kita bantu setiap staff ni yang terlibat dengan masalah datang lambat ni
akhirnya dia tahu bahawa benda tu yang menjadi masalah kepada organisasi, dan bagaimana cara untuk kita perlu bimbing dia bagaimana cara untuk atasi apakah intervensi yang diperlukan, dan kita kena evaluate lepas pada tu berlaku perubahan ataupun tidak terhadap intervensi yang kita berikan. Okey. Kemudian kita juga perlu selaraskan dan sediakan intervensi yang khas kepada sekumpulan pekerja yang telah dikenal pasti. Okey. Seterusnya peraturan disiplin. Okey, langkah pertama PMP adalah untuk kita perolehi maklumat tentang kelemahan dan kekurangan pencapaian. Yelah, kita sebelum kita katalah nak yang tadilah yang kita dah bincangkan sebelum kita nak tawarkan apa-apa program, kita kena tengok dulu apa masalah yang sedang dihadapi. Kadang-kadang bila kita buat program tanpa kita tahu, benda tu hanya membazir dan tak mencapai matlamat. Pada masa yang sama kita kena juga ambil kira keperluan organisasi, hasrat organisasi nak macam mana. Okey. Kemudian kita juga perlu berikan perlu berikan penekanan kepada keperluan pemimpin dan pencapaian prestasi kerja berbanding menyentuh ataupun mendiagnosis masalah peribadi pekerja. Dekat sini juga bila kata adalah masalah-masalah tertentu, biasanya kita juga akan perlu menyentuh lebih detail terhadap bagaimana kemungkinan interaksi antara pemimpin dengan pekerja, yang tu pun memainkan peranan kepada pencapaian prestasi pekerja. Okey. Antara tingkah laku yang ditunjukkan oleh pekerja adalah ni kalau kita nak diagnosis masalah dia ni, yang pertama buat sesuatu kesalahan dan kesilapan yang sebelum ini mampu dilaksanakan dengan baik. Dan benda ini kesalahan ini bukan sekali. Kemungkinan benda yang berlaku sampai 5-6 kali, benda yang dalam tempoh yang singkat berlaku masalah. So maksudnya dekat situ kita boleh satu indikator mengatakan bahawa dia ni pekerja ni ada masalah. Boleh nampaklah benda tu. Yang keduanya mungkin kita akan boleh nampak bagaimana zahiriah staff itu nampak rasa gelisah, nampaklah air muka dia, macam mana cara dia berjalan, dan apa sahaja kerumitan yang sedang dilalui oleh staf kita tu. Kemudian kita boleh tengok juga masalahnya, kita boleh tengok dari segi kehadiran dia lah. Kadang-kadang kehadiran 5 tahun sebelum tu cantik, tak ada masalah, tetapi kehadiran pada tahun yang ke-6 betul-betul kehadiran dia tu makin teruk, makin menurun. Maksudnya dalam tempoh sebulan tu sampai 4 kali tak datang. Dan benda tu berulang kali, asyik kali sehingga 5-6 bulan. Jadi benda tu kena ambil take note lah sebagai kaunselor kita perlu take note. Okey. Juga mengambil masa yang lama untuk tugasan yang sama. Sebelum ni katalah dia boleh siapkan laporan mesyuarat. Contoh laporan mesyuarat dalam tempoh 2 jam. Tetapi ni sampai seminggu pun masih belum dapat siapkan laporan mesyuarat. Dan benda tu acap kali berulang. Jadi di situ kita boleh tahulah bahawa dia sedang ada masalah. Okey, yang seterusnya apabila staf ni dia gagal memenuhi tempoh masa ataupun prestasi yang biasa. Sebagai contoh, katakan baru-baru ni jabatan telah membuat penilaian berkaitan dengan sasaran kerja tahunan staf. Tetapi bila dia dibentangkan, boleh nampak bahawa dulu kata bila satu kerja tu, contohlah kerja tu pensyarah ni perlu publish paper. So kita tengok dalam sasaran kerja tahunan dia tu, setiap tahun dia biasa publish 5 paper. Tetapi bila tahun ni hanya satu sahaja paper yang dikeluarkan. Maksudnya apakah masalah dia dekat situ? Maksudnya dekat situlah kita boleh trace. Okey, kemudian menerima kepuasan hati ataupun rungutan daripada orang ramai. Maksudnya staff A ni
kita dapat aduan daripada cleaner, daripada peringkat kerani dan juga peringkat atasan bahawa dia ni payah tak tahu nak bergaul dengan orang ataupun tak faham apabila orang suruh buat kerja. Itu kita kena tengoklah bila berlakunya masalah-masalah tersebut. Okey, seterusnya kesannya pengurus perlu, bila dah tahu semua ni, bila kita dah diagnosis apa yang berlaku, pengurus perlu merujuk pekerja kepada perkhidmatan kaunseling sebelum sesuatu tindakan tata tertib diambil. Tak wajar jika staf tu ada masalah tanpa sebarang nasihat, tanpa sebarang peluang, tanpa sebarang intervensi yang kita berikan, tiba-tiba terus kita organisasi hukum ataupun pecat. Kesianlah dekat kawan tu, kemungkinan dia ada masalah yang perlu dia didengari. Okey, pengurus perlu beritahu pekerja berkenaan kemerosotan. Kita perlu maklumkan kepada pekerja kita tentang apa yang sedang berlaku sekarang ni. Kadang-kadang dia tak sedar apa yang sedang berlaku agar ia boleh berusaha memperbaiki dan meningkatkan prestasi mereka ke arah pembangunan organisasi. Okey, seterusnya pendidikan dan pencegahan oleh PMP. Okey, berlaku melalui proses pendidikan yang dapat meminimumkan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka masa yang panjang pekerja seperti masalah kehidupan, masalah perkembangan kesihatan mental dan fizikal, ketidakmampuan dalam sektor pekerjaan dan juga tekanan sosial. Ni antara proses proses pendidikan yang kita boleh berikan untuk mengurangkan masalah jangka masa panjang yang dialami oleh pekerja. Okey, dan di antara teknik-teknik yang biasa kita boleh gunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah yang pertama berkaitan dengan kita boleh buat tayangan secara video. Begitu juga kita boleh buat seminar dan juga dalam kemungkinan kadang-kadang dalam seminar tu pun kita boleh sediakan bahan-bahan yang bertulis yang berkaitan dengan isu kesihatan mental. Okay, sekejap. Dan juga bengkel, yang tu kita dah sentuh. Kemudian ini di antara bengkel-bengkel PMP contoh je yang sering kali kita boleh gunakan ni you all bolehlah tengok supaya nanti kalau dah masuk jadi kaunselor dekat organisasi ada lintasan program apa yang you nak buat. Sebagai antara bengkel-bengkel yang you all boleh mungkin suggest kepada pihak pengurusan adalah pengurusan tekanan, sebab kita tahu memang setiap manusia ni akan ada tekanan tersendiri. Kemahiran komunikasi, sistem sokongan keluarga, pendekatan khas mencegah tekanan, latihan asertif. Asertif ni apa? Kita nak latih staf kita menjadi lebih tegas dan juga mempunyai konsep kendiri yang tinggi. Kita juga boleh aturkan ataupun adakan bengkel-bengkel yang berkaitan dengan asas perkahwinan, komponen kesihatan mental dan juga banyak lagi bengkel-bengkel yang diperlukan oleh staf kita pada sekarang ini. Okey, perbincangan bersama pekerja sebenarnya boleh memberi gambaran masalah isu yang masalah ataupun isu pekerja yang boleh dibentuk oleh kaunselor PMP. Berbanding dengan isu contohnya lah pekerja A ni dia ada masalah dan masalah itu dikongsikan oleh orang atasan sahaja tanpa kita dapatkan cerita sebenar, tanpa kita dapatkan maklumat sebenar daripada tuan badan. Jadi dekat sini kadang-kadang bila kita sediakan perkhidmatan ataupun program, tak kemungkinan besar juga akan tak tercapai matlamat sebab kita sebenarnya tak tahu masalah the real situation yang berlaku kepada staff tersebut. Unless kita memang pergi bercakap dengan dia, sebenarnya saya ada terima aduan tentang awak, sebenarnya apa masalah yang sedang dihadapi oleh awak sekarang ni. So dekat situ kita cuba teroka, faham dia dari sudut kacamata diri dia sendiri, kacamata staff itu sendiri, bukan dari kacamata organisasi ataupun pihak majikan. Okey. So cara untuk kita meminimumkan tekanan dalam organisasi kita adalah
Yang ni kita boleh ni je lah ni boleh antara benda yang kita boleh sampaikan kepada staff kita adalah cara untuk mengelak tekanan, mengurangkan sesuatu perkara yang berlaku di luar jangkaan, meninjau gangguan negatif. Gangguan negatif ni dia banyak termasuklah gangguan sexual harassment, mengurangkan peristiwa yang berlaku di luar kawalan dan meminimumkan tekanan secara fizikal. Kadang-kadang orang yang duduk dalam kilang, kalau bekerja lebih daripada 12 jam, kadang-kadang memberi tekanan kepada tubuh badan ataupun kesihatan seseorang. So dekat situ cara nak elak tekanan yang berterusan dalam organisasi. So antaranya adalah dengan mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh fizikal staff kita. Tengoklah macam mana kemungkinan kalau kata dia nak bekerja 12 jam, mungkin kita akan boleh buat 2 kali shift. Dan tengoklah akan ada waktu rehat yang tertentu sebelum ini boleh dilaksanakan. Okey. Sikit lagi okey, apa yang duduk dalam bahagian-bahagian yang duduk dalam PMP. Okey, melalui PMP, pekerja ni, staff ni adalah kita akan latih dia untuk dia adapt diri mereka dan dalam situasi sekitaran mereka. Sebab tu kita akan kena tengok kalau kaunselor dekat UMT, kalau contoh dalam pensyarah, kalau kita nak bantu pensyarah, kita akan minta dia adapt benda tu berdasarkan persekitaran mereka di tempat kerja, macam mana nature dia. Kalau katakan cleaner, macam mana nature dia. Kalau katakan kerani, macam mana nature dia bekerja. Dia dengan data-data, dia dengan dokumen-dokumen pelajar. So dekat situ kita kena latih dia untuk berdepan dengan berdepan dan kendalikan masalah tu berdasarkan ruang lingkup persekitaran yang dia duduk sekarang ni. Okey. Ia merupakan sebagai satu sokongan yang praktikal dan psikologi kepada pekerja dalam mengatasi gangguan dengan kadar segera. Seboleh mungkin memanglah kalau kita kata ada pekerja tu masalah, seboleh mungkin kita nak eliminate segala gangguan-gangguan tersebut dalam tempoh masa yang singkat. Okey? Dan dengan kadar yang segera supaya akhirnya staff kita ni dapat masuk balik kepada track pekerjaan dengan cergas, dengan caligas. Okey. So untuk mencapai keberkesanan pembelajaran, setiap nak pastikan benda tu betul-betul berkesan ke tak program kita ni. So program dalam PMP ni perlulah kita perlu titik beratkan benda-benda berikut. Yang pertama, kita nak adakan program latihan mesti bersesuaian untuk penyelia. Untuk penyelia tu untuk biasanya orang-orang yang memang kita akan pilih. Kaunselor ni kemungkinan akan pilih beberapa staff-staff yang kita nampak ada kelayakan yang boleh dilantik sebagai penyelia. Kemudian kita berikan kita jadikan dia sebagai wakil kepada pekerja. So dekat situ benda tu akan lebih sistematik. Kalau kita nak buat apa-apa pun, maksudnya kita tak directly kepada pekerja, tetapi kita akan direct dengan penyelia. Bila ada penyelia ni, bagaimana kita akan latih pula mereka ni untuk menyelia setiap staff-staff di bawah mereka. Kita akan berikan supaya macam you all lah dengan saya yang konsep mentor-mentee ni, maksudnya dekat situ untuk pastikan keberkesanan pembelajaran you di UMT. So begitu juga dekat dalam setting organisasi, kita akan lantik penyelia dan di bawahnya akan ada staff-staff yang duduk di bawahnya dan dia lah yang kena pantau progress staff tersebut. Okey, kemudian bila kita nak buat satu-satu program, kita perlu ada, sebab tu saya kata kena ada setiap benda tu ada documentation yang lengkap dan jelas berkaitan dengan apa dasar tersebut, konsep program tersebut.
peraturan yang jelas bagaimana kita nak laksanakan, apa perkara do and don'ts dalam program tersebut, siapa yang perlu terlibat, siapa penceramah yang terlibat, apa program ini, apa tujuan, kena ada secara lengkap dalam documentation. Okey, dan juga cara bagaimana kita nak laksanakan. Kemudian selain daripada tu, kita juga perlu pastikan benda yang kita sampaikan tu berbentuk kepada lebih kepada pendidikan dan juga berkaitan dengan tenaga dan keselamatan. Okey, sistem yang memberikan tunjuk ajar yang mana penilaiannya diyakini serta menjadi rujukan. Okey, katalah kita nak guna apa-apa sahaja program dan kan saya kata tadi program tersebut satu benda yang kita kena buat tak kira lah apa benda yang penting dalam kita nak laksanakan program ialah sistem penilaian. Jadi sistem penilaian yang kita nak buat tu perlu secara empirikal buktinya. Maksudnya bila kita buat penilaian macam UR, bila UR periksa ada peperiksaan tu dapat satu hasil peperiksaan tu kategori A, B, C, maksudnya yang tu secara kita memang kita kata sahih benda tu boleh diguna pakai sebab benda tu tak dicampur aduk dengan emosi dan sebagainya. Maksudnya penilaian yang kita buat tu adalah penilaian yang lebih telus dan boleh kita rujuk benda tu. Maksudnya tak kira lah kalau kita nak buat program tu, kita nak buat penilaian adakah di peringkat awal, adakah di peringkat pertengahan ataupun adakah di peringkat akhir, dan kita nak tengok ada perbezaan tak staff ni yang sebelum dan selepas. So dekat situlah bila kata ada perubahan dan penilaian yang kita guna pun memang penilaian yang bagus. Contoh kalau kita guna penilaian tu melalui instrumen ataupun inventory tertentu ataupun borang soal sendiri tertentu. So benda tu memang boleh diyakini tahap kebolehpercayaan dia lebih tinggi. Okey, kemudian pada masa yang sama bila kita nak pastikan pembelajaran itu berkesan, kita kena ambil kira penyesuaian. Tak kiralah penyesuaian itu di antara kaunselor dengan staf ataupun keperluan daripada organisasi. Kita kena tengoklah yang tu, kena ambil kira. Okey, seterusnya dua aspek penting yang perlu ada dalam PMP iaitu PMP yang berkesan sangat bergantung kepada keupayaan kaunselor, kemampuan you all untuk melaksanakan program tersebut. Okey, dengan cara mana? Dengan cara setiap kaunselor ni ikut mana pun memang perlu sedaya upaya berusaha nak mencapai matlamat yang ditetapkan. Matlamat ini mestilah matlamat pertengahan yang boleh kalau dalam bulatan tu maksudnya pekerja, organisasi, kaunselor, dan dia betul-betul duduk di tengah tu. Maksudnya ketiga-tiga tu dapat win-win situation. Maksudnya bila you anjurkan satu program, you dapat, organisasi pun dapat dan pekerja tu pun dapat hasil yang bagus. Bukan maknanya bila kata you tawarkan program tu, you sahaja yang dapat, tetapi organisasi tak capai pun matlamat dia, klien tak capai pun matlamat dia. Kita tak nak yang macam tu. So sebab itulah kaunselor perlu berusaha dengan lebih gigih. Tak kira lah macam mana pun nak buat, cara mana pun. Yang keduanya, kaunselor perlu menyediakan kaunseling dalam jangka masa pendek. Maksudnya walaupun kata kita ni sibuk dengan program, kita juga kena ada standby untuk kita berikan perkhidmatan sesi kaunseling bila-bila masa sahaja yang diperlukan oleh staf kita, dan memang menjadi kelebihan kepada organisasi yang memang kata kalau ada di bawah payung HR itu, di bawah payung HR ada satu unit yang berkaitan dengan yang memberi ataupun menawarkan perkhidmatan kaunseling berbanding dengan
unit yang ada HR, tetapi HR semata-mata yang tidak ada pun unit counselling. So dekat situ mungkin lag sikit lah. Kemudian pada masa yang sama, kaunselor juga perlu membantu pekerja untuk menguruskan krisis, apa-apa sahaja krisis yang sedang dihadapi. Tak kira lah jangka masa pendek atau jangka masa panjang, kita perlu bantu tak kira dengan apa sahaja intervensi yang kita tahu, dengan apa sahaja skills yang kita tahu, dengan apa sahaja teori yang kita pegang. Kemudian kaunselor perlu gunakan intervensi jangka masa pendek dengan membimbing klien berkaitan prinsip teknologi perubahan tingkah laku. Okey, kadang kala intervensi ni memang kita sebolehnya setiap benda kita nak cepat. Kita tak nak seseorang tu bermasalah dalam tempoh yang sangat lama. Sebab tu intervensi yang kita cadangkan pun, you all tolong fikirkan satu intervensi yang boleh memberi kesan yang cepat kepada kita punya staff. Maksudnya bila dia masuk je ataupun dia terima intervensi tu, sebahagian besar daripada masalah dia boleh dapat diselesaikan. Okey? Kemudian kaunselor perlu memberi fokus kepada pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan faktor personal dan persekitaran. Nak selesaikan masalah, kena tengok, kena dengar tentang diri dia dan kena tengok konteks persekitaran dia macam mana, kena ambil kira juga pelbagai budaya, agama dia macam mana. Dia punya etnik macam mana, adakah dia kalau bangsa Melayu macam mana budaya dia, kalau orang India macam mana budaya dia, masalah dia, kalau masalah sama tetapi bagaimana penerimaan masalah ini dalam etnik orang Melayu, kalau dalam etnik orang Cina macam mana masalah ini dibahaskan, kalau dalam kalangan orang India macam mana ianya ditakrifkan. So kita kena ambil kira. Okay, so yang itulah yang boleh membantu kepada keberkesanan program yang kita nak laksanakan. Okey, dan seterusnya ialah rancangan individu itu sendiri ataupun rancangan staf itu sendiri. Bagaimana individu memilih untuk berubah. Jadi mereka perlu membentuk kelakuan yang lebih positif. Ini sebenarnya lebih kepada komitmen daripada staf itu sendiri. Yang saya kata, yang kita dah bincangkan tadi lah, tak kira lah, maksudnya kalau you sedia lauk sesedap mana pun, nasi biryani, ayam sampai seekor atas meja, tetapi kalau dia buat pilihan tak nak makan, maksudnya nasi itu tidak akan jatuh ke perut dia dan implikasinya dia akan terus lapar. Itulah analogi yang boleh kita katakan. Maksudnya kalau dia tak beri komitmen, kita dah sediakan macam-macam program, kita dah congkil apa masalah dia, kita dah faham apa masalah dia, kita cuba bantu saluran mana yang boleh dibantu. Tetapi kalau katalah memang staff itu tak nak beri komitmen untuk berubah, so benda tu tetap tak akan jalan. Okey? Perkhidmatan PMP ni memang direka untuk disesuaikan dengan keperluan pekerjaan yang terdapat dalam organisasi dan pekerja. Kena match dan juga selaras. Kalau di hospital, kalau program untuk doktor macam mana, kalau program untuk nurse macam mana, nurse pula program untuk nurse lelaki macam mana, program untuk nurse perempuan macam mana. Kena tengok kesesuaian. Kalau di Putrajaya, contoh di Jabatan Perkhidmatan Awam, okey, staff di peringkat di unit counselling macam mana, kalau staff di unit management macam mana. Okey, kita kena tengok kesesuaian. Okey, jadi setiap program yang diadakan perlulah merangkumi persediaan dan juga perkhidmatan untuk setiap komponen, seperti satu sistem yang memang kita, okey, seolah-olah dekat sini kalau you bergelar kaunselor, sebab sekarang ni you bukan pengurus HR, you adalah seorang kaunselor. Bila kata seorang kaunselor, benda yang pertama yang perlu wajib you sediakan adalah sesi kaunseling, sesi penilaian ataupun pentaksiran dan juga rujukan. You perlu tahu nak rujuk ke mana staff yang ada masalah. Sekiranya tak perlu dirujuk, tak perlulah, tetapi kalau perlu dirujuk, ke mana dia
saluran mana yang sesuai untuk dirujuk. Kena tahulah adakah saluran polis ataupun saluran Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Jabatan Perangkaan, kita kena tengok. Kemudian yang keduanya, polisi dan peraturan yang jelas untuk kendalikan program dan pelaksanaan. Ini mesti kena dokumentasikan dengan jelas. Kemudian begitu juga program yang perlu juga program ini berorientasikan pendidikan, sebab kita nak re-educate, kita nak didik dia balik. Ada kala contohlah macam dia dah tahu dia sebagai seorang ayah ataupun jadi seorang ibu, naluri untuk jadi seorang ibu dia dah tahu, tetapi ada kala tanpa ada knowledge yang lengkap tentang keibubapaan, cara nak ajar, cara nak didik anak yang betul, kadang-kadang membawa masalah kepada mereka. Jadi bila kata kita transfer knowledge, kita didik dia bagaimana cara untuk jadi ibu bapa yang lebih sempurna di kacamata anak-anak, so akhirnya boleh menyumbang kepada kebahagiaan dalam situasi kekeluargaan mereka. So sebab itu apa-apa sahaja program yang kita nak buat, perlulah kita ambil kira elemen pendidikan, sebab kita nak didik mereka dan juga perlu mengutamakan keselamatan. Okey, dan seterusnya apa-apa sahaja memang kita berorientasikan pekerja dan juga maklumat yang adalah dan program tersebut juga perlu merangkumi latihan untuk penyelia. Maksudnya bukan pekerja saja, tetapi orang yang kita lantik jadi penyelia itu juga perlu kita beri tumpuan program yang bersesuaian untuk dia. Sebab bila kita kata kita nak minta dia jadi mentor kepada staff-staff yang lain, dia perlu ada kemahiran, at least kemahiran communication, at least kemahiran interpersonal. Sebab itu yang diperlukan bila kita nak deal dengan staff, sebab staff ni adalah human, orang yang memang apa-apa masalah kita berinteraksi melalui komunikasi. Okey, PMP tidak akan berjaya ataupun tidak lengkap sekiranya tidak melibatkan segala dokumen-dokumen yang tidak melibatkan komponen-komponen yang saya sebut tadilah. Dan komponen ini sebenarnya memberi kesan yang efektif sekiranya kita betul-betul follow guidelines yang diberikan terhadap organisasi dan pekerja. Okey, yang last adalah peranan kerajaan. Okey, sekarang ni baru kita bercakap tentang apa itu peranan kerajaan dalam PMP. Okey, dia telah berada di bawah Kementerian Sumber Manusia dan bermula dengan penubuhan Jabatan Buruh pada tahun 1912. Pada tahun 2002, dah lama sangat 2012 pada 2002 dia Jabatan Buruh dah tak ada. Sekarang ni kita panggil Jabatan Tenaga Kerja. Okey, nanti you all akan jumpa ni, lepas pada you all dah nak minta kerja nanti you akan tahu. Okey, dan tujuan PMP ni di bawah Kementerian Sumber Manusia ni adalah kita nak konsep asasnya kita memang nak jaga kebajikan. Kita nak betul-betul pekerja kita terpelihara berada dalam sentiasa keadaan yang sejahtera. So bila dia sejahtera, so industri pun akan meningkat mutu produktiviti, akan meningkat mutu profitnya. Okey, memaksimumkan kegiatan perusahaan agar hasil dapat dipertingkatkan. Okey, bila kata profit organisasi meningkat, apa yang berlaku secara tidak langsung, dia membawa keuntungan kepada negara kita. Bila negara kita berlaku peningkatan dari segi keuntungan, pengeluaran hasil perindustrian, siapa yang nikmati benda tu? Kita sebagai rakyat. Dan benda tu berbalik-balik kepada staff lah, staff kita ni. Okey, so antara misinya adalah untuk melahirkan tenaga, misi PMP ni nak lahirkan tenaga kerja yang membangun. Ni misi dan visi yang terkandung dalam kementerian
tenaga kerja yang membangun, bermaklumat, berdisiplin, berstyle dan mendatangkan keuntungan kepada organisasi. Dan visinya staf ini sebenarnya adalah kita nak jadikan mereka sebagai penggerak utama yang menjana kepada pengurusan sumber manusia yang cemerlang. Tak, maksudnya dekat sini PMP ni menjadi penggerak utama ke arah nak menjana pengurusan sumber manusia yang cemerlang. Okey, jabatan ini membantu pekerja untuk meraih perhatian daripada pihak kerajaan untuk melahirkan komuniti yang berdaya maju, berdaya saing dan juga to empower dan secara berkesan untuk pertumbuhan kepada ekonomi negara. Okey, so saya rasa apa yang saya boleh simpulkan adalah counselling personal ni dia sangat relate dengan staff dan staff ni sangat relate juga dengan pengurusan organisasi dan juga dia relate juga dengan keuntungan dalam sesebuah organisasi. Dan bukan organisasi saja, bila organisasi itu untung, keuntungan organisasi itu menyumbang kepada keuntungan kepada negara kita. Okay, so alhamdulillah kita dah settle topik ni. Okay, sikit je lagi. 11.47 dah. Okay, jadi ada apa-apa tak yang you all nak tanya sebelum kita tamatkan? Dan saya nak ada 2 orang wakil untuk bagi untuk reflect balik apa yang saya dah kongsikan dengan you all dalam slide kita ataupun topik kita pada hari ini. Kita ada 54 orang. So tolong 2 orang saya nak yang boleh buat sedikit rumusan ataupun bagi pandangan ataupun apa-apa sahaja yang you all nak reflect tentang apa yang kita dah belajar. Tolong 2 orang sebelum kita habiskan. Kalau tak ada, saya tak nak tutup lagi. Saya tak nak habiskan lagi kita punya meeting. Ke tak faham? Ataupun saya panggil? Saya cuba, Doktor. Okey, Fahmi. Betul apa yang saya faham lah. Yang untuk program membantu pekerja ni macam bagikan kaunselor kan dia macam ada banyak-banyak cabang kan. Lepas tu kalau bagi saya, kaunselor untuk organisasi ni dia macam sedikit sukar lah. Sebab walaupun sebabkan kita fokus pada pekerja kan, tapi pekerja kan dia macam ada 2 tanggungjawab. Maksudnya macam dia ada tanggungjawab untuk sebagai pekerja, lepas tu kalau yang ada family tu dia ada tanggungjawab untuk family. Jadi dia punya isu tu macam pelbagai. Kalau macam klien dekat luar kan dia macam more fokus pada contoh macam pelajar saja. Kalau macam isteri ke apa ke dia macam fokus pada keluarga saja. So kalau macam organisasi ni dia punya isu tu boleh katakan macam mencabar jugalah. Lagi satu sebab kita nak relatekan dengan keuntungan organisasi apa semua tu. So bagi saya macam sedikit sukar lah sebagai seorang kaunselor. Itulah pandangan saya. Okay, thank you so much Fahmi. Okay, seorang lagi. Saya nak cuba, Doktor. Boleh Putri? Ni apa yang saya faham, yang mana yang saya macam tertarik dengan bila doktor kata penting untuk staf rasa diambil berat. Kat mana yang doktor bagi contoh, student kalau dia rasa pembelajaran dia tak efektif, macam
tak berkualiti lah, disebabkan oleh pensyarah yang ada masalah sendiri membuatkan apa yang dia ajar tu jadi tak berkualiti. So penting untuk orang atasan ambil berat tentang staff-staffnya dan pekerja-pekerja dia, mungkin diorang ada masalah yang diorang hadapi lah. Jadi perlu untuk adakan sesi kaunseling macam tu. So bila diorang ada membuat sesi kaunseling dan ada penyelesaian untuk masalah diorang, jadi mungkin boleh mengubah diri diorang rasa lebih lega dan pembelajaran pun jadi lebih efektif. Macam tu. Okay. So thank you so much Putri dan Fahmi, dan saya harap juga semua yang hadir ke kelas pada hari ini dapat apa yang dikongsikan oleh saya, walaupun benda ni hanya belajar secara atas talian, tetapi saya berharap sangat sebab walaupun kata nampak macam kurang penting kaunseling kerjaya, kaunseling personal, tetapi sebenarnya inilah yang membantu nanti bila kata you pergi interview di peringkat lembaga kaunselor, you betul-betul faham, you betul-betul masak tentang segala yang you belajar. Tak kira lah kalau kaunseling kerjaya apa maksud kaunseling kerjaya, tapi kalau kaunseling organisasi apa kaunseling organisasi. Maksudnya bila orang tanya, you betul-betul boleh jawab dengan cara apa yang sepatutnya. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk mempermudahkan urusan you nanti untuk dapat lesen kaunselor. Okay. Bukan setakat lesen saja sebenarnya. Yang saya concern bila you bukan semata-mata pandai buat sesi, tetapi bila ada satu knowledge tentang apa itu kepentingan terhadap kaunselor di dalam organisasi, you tahu bagaimana nak bergerak ke mana hala tuju you. Maksudnya tak adalah tiba-tiba bila masuk ke dalam organisasi hanya dalam fikiran you saya cuma kena buat sesi je, kaunseling individu dan kaunseling kelompok, dah yang tu je saya kena buat. Tak. Ataupun you rasa macam buat program bimbingan tu je. Tak. Dia bila masuk dalam organisasi, setting organisasi, sebenarnya lagi besar cabarannya. So inilah antara satu knowledge yang you boleh pegang untuk guide you macam mana untuk you bertingkah laku dalam organisasi as a counselor nanti. Boleh? Boleh Doktor. Alright. So insyaAllah this is the last week kita secara virtual. Kemudian kita akan start minggu depan mungkin face to face dah. Okay. Cuma saya rasa bila kita dah habis chapter ni, saya rasa Khamis ni kita tak akan ada kelas. Cuma saya akan bagi je lah kot link kehadiran nanti. Okay, jika tak ada apa-apa, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Wal-As. Terima kasih Doktor. Okay, sama-sama. Terima kasih doktor. Alright, okay saya Doktor. sama-sama.